dia update. Cuma ada beberapa feature yang OBS. Saya rasa mungkin satu sebab terlalu ramai orang yang menggunakan sistem ni sekarang. Jadi dia agak mungkin dia crash kat situ lah kot. Wallahu alam. Saya pun tak pandai berkenaan teknikal. Ala kulli hal, insya-Allah mudah-mudahan semua dapat faedah dan manfaat pun dah cukup besar lah, insya-Allah. 500 orang yang ada ni mudah-mudahan terus berkongsi untuk kita sama-sama untuk kongsi faedah dan manfaat, insya-Allah. Baik tuan-tuan rahmati Allah SWT, di tempat masing-masing clear ke 500 orang yang ada sekarang ni? Ya, saat lagi pukul 9 kita akan terus ke page Sisfel untuk saya akan cross post untuk kita ada satu perkongsian yang sangat best. Kita akan mengupas tentang bagaimana Nabi Yusuf AS menyelesaikan masalah kegawatan ekonomi berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat 47 hingga 49. Surah Yusuf ni di antara salah satu surah yang Allah ceritakan, surah yang ke-12 daripada Al-Quran, dan surah yang satu-satunya di antara surah yang daripada awal sampai habis cerita tentang kisah Nabi Yusuf AS. Baguslah dalam fasa-fasa PKP ditangguhkan ni, tolong balik dan tadabbur makna surah Yusuf, insya-Allah. Dalam tu ada manfaat yang sangat besar. Baik, ibu bersama kita juga, Ibu Hanim. Ustaz nanti baca WhatsApp ibu. Okey, insya-Allah nanti ibu nanti selesai saya habis slot dengan tim Sisfel untuk ke Farina dengan Barafi. Saya akan kita mesej ibu, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang lain nak tanya untuk 500 orang lebih ni di ke tempat masing-masing okey ke tidak, audio lah, gambar pecah-pecah tu saya minta maaf. Mungkin ada segi kualiti tu lah kita tak boleh nak adjust dah sebabkan OBS punya sistem. Okey, semua okey ke? Minta update sikit. Okey ke tak? Lagi tak okey ni ada seri kata live start impresif. Ada seri kata live start. Seri kata kat mana Mirah? Hang buat elok sikit. Dah cakap Kedah lagi. Ada seri kata hari tu ada tengoklah satu apa ni? Apa ni seri kata tu, apa ni satu apps tu kan, tapi dia tak boleh nak capture total daripada perkataan tu sebab cakap Kedah. Melainkan kalau saya cakap KL mungkin boleh kot seri kata tu follow, insya-Allah. Data tu apps dia kita download masukkan, insya-Allah. Baik, muslimin-muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf 2 hari kita terpaksa tangguhkan ni sebabkan kedua-dua malam itu diisi dengan 2 slot yang kita nak bantu. Sebenarnya ramai orang yang hari ni duduk dalam fasa yang sangat kritikal, khususnya dalam soal kewangan. So that's why bila guru-guru saya contact untuk kita bantu tu, yang saya kata on kita jalan. Saya yakin ada sahabat-sahabat yang mereka nak mengaji kita. Jadi secara tak langsung kita bantu dengan cara macam itulah. Jadi kalau ada terlebih terkurang tu saya mohon maaf lah pada tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kitab kita masuk pada fasal yang ke-8. Kita dah masuk pada jilid yang siri yang ke-14 pengajian. Try tengok Ustaz cakap KL. Lagi nak cakap KL lagi ada orang yang faham. Hampa semua tak faham. Besok-besok bagi anak makan chicken chop dengan lamb chop banyak-banyak sikit, makan makanan western, baru nak cakap KL. Ni duk makan sampai belacan ni dia cakap Kedah. Okey, baik. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada pada fasal yang ke-8. Selesai kita berbincang soal wudu, kita berbincang soal tertib dan sebagainya, soal apa makna niat, apa makna apa 4 yang disebut daripada Quran tentang rukun dalam bab berwudu, dan 2 yang disebutkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah bincang habis dan kita akan masuk fasal seterusnya. Ini fasal ke-8 dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim rahimahullah taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada guru kita, insya-Allah. Fasal yang ke-8, pembahagian air. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Pada bab yang membicarakan soal air yang terbahagi kepada 2 bahagian. Fal qalilu ma duna qullataini wal kathiru. Disebut dengan yang disebutkan yang pertamanya, apa itu makna air. Makna air disebut lihat pada pembahagian 7 jenis air yang kita dah bincang pada awal hari itu. Ingat tak siri awal, yakni siri yang ke-8 ataupun 8 9 kita buat bincang berkaitan apa itu air. Ada 7 air mutlak. Ada air yang turun daripada langit, ada air yang keluar daripada tanah. Kita dah berbincang hari itu. So saya tak berhajat nak ulang. Cuma kita rujuk balik nota kita, apa itu pembahagian 7 air. Air-air mutlak yang digunakan untuk ambil wudu,
yang boleh digunakan untuk bersuci. Untuk bersuci daripada perbincangan yang sebelum ini. Baik, yang kedua disebutkan berkaitan Allahumma salli ala Muhammad, terbahagi al-ma'u khalilun wa kathirun. Air ini terbahagi kepada dua. Satu yang disebut dengan khalilun wa kathirun, yakni air yang sedikit dan juga air yang banyak. Apa makna air sedikit dan banyak? Air yang sedikit adalah air yang tidak kurang daripada 2 qullah. 2 qullah. Air yang sedikit ni, takrif kepada air sedikit dalam kitab fiqh ni, dalam mazhab Syafi'i, air yang sedikit itu bermaksud yang disebut dengan khalilun itu adalah air yang kurang daripada 2 qullah. Apa makna 2 qullah ni? Kita duk panggil qolah tu kan. Orang Melayu panggil qolah tu adalah qullah. Asalnya daripada perkataan Arab yang disebut dengan qullah. Qullah ni apa? Kita duk sebut qolah lah, orang Kedah panggil qolah. Masa orang lain pun panggil, KL panggil qolah juga kot. Rasa lebih kurang lah. Maksudnya 2 qolah air tu, maksudnya kurang daripada 2 qolah, maksudnya itu dikira sebagai al-ma'u khalilun. Jadi air yang sedikit. Air yang banyak pula lebih daripada 2 qolah, air banyak. Tu je lah. Baik, apa makna qullah? Jadi kita nak tahu apa itu ukuran qullah. 1 qolah tu banyak mana, 2 qolah tu banyak mana, 3 qolah tu banyak mana. Air yang nak boleh untuk kita, yang kata air itu tak rosak dari segi, maksudnya kalau masuk tek cicak, jatuhnya bangkai, jatuhnya mungkin cicak punya bangkai dan sebagainya, air tu tak rosak sifat dia daripada mutlak. Di antaranya kata Imam Abu Syuja' mengatakan 2 qullah itu adalah seberat 500 kati Baghdad, ataupun disebut dengan pound Baghdad. Dia kiraan pound Baghdad ni, 500 pound Baghdad ni bersamaan lebih kurang dalam 192 kilogram, ataupun kita panggil dengan 100, maksudnya 192 kilo. Maksudnya ayak tu kalau timbang, nilainya banyak tu lah, menyamai dengan 2 qullah. Dan sebab qullah ni kita tak boleh nak ikut dengan ketinggian, tak boleh nak ikut dengan panjang. Sebab kadang-kadang ada qullah yang mungkin panjang tapi air yang boleh diperuntukkan sikit, ataupun ada qullah yang mungkin kadang-kadang dia tinggi tapi lebarnya pendek. Maka diukur dengan berapa timbangan air, ataupun berapa mililiter ataupun liter air yang wujud di dalam tu. Kalau kita ikut daripada kilo dan liter, contoh macam air masak ni kan, dah ada subtitle dia cakap KL sikit. Air masak ni kan, ataupun air mineral ni, ni adalah berapa ratus mililiter ni. Yang ni 500 mililiter. Bagi 500 mililiter ni, kalau ditimbangkan di atas penimbang, maksudnya saya ambil air ni, saya letaklah di atas penimbang. Bila diletakkan di atas penimbang, maka biasanya kiraannya sama dengan 500 gram. Sebab berat itu adalah nilai yang sama. So, faham bagi elok? Maksudnya makna dengan 2 qullah itu adalah seberat 500 kati Baghdad, ataupun ambil bahasa mudah kita 193 kilogram. 193 kilogram. Ia berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abdullah Ibnu Umar ni adalah anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka Abdullah Ibnu Umar ni hebatlah, kisah dia banyak. Dia di antara salah seorang di antara perawi hadis yang paling banyak. Di antara orang yang hadis, yang menghafal hadis yang banyak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila air telah sampai 2 qullah dengan ukuran qullah orang hajar, ia tidak boleh menjadi najis oleh apa-apa pun. Ni yang saya kata tadi ni. Maksudnya kalau air yang sedikit, okey saya bagi contohnya. Okey, air ni, air dalam botol ayak ni. Ni air mineral ni suci kan. Maksudnya air ni kalau dengan sifat dia macam ni, boleh tak ambil wuduk? Boleh, tapi tidak boleh diulang. Maksudnya air ni ayak yang sama, saya ambil basuh muka, lepas tu lagi ayak yang sama juga saya pergi basuh tangan dan tak boleh. Dia jadi mustakmal. Tetapi kalau air yang berbentuk qullah, 2 qullah, tak apa. Maksudnya saya ambil basuh muka, air tu mengalir masuk balik, tak ada masalah. Baik, air ni juga, ketika saya buka air ni masuk tek cicak pun masuk seketul, maka sifat air ni dah berubah. Dia jadi air yang adanya disebut air mutanajis. Tak boleh dah guna untuk berwuduk, tak boleh nak bersuci, tak boleh nak minum pun tak boleh. Sifatnya dah bertukar. Tetapi tai cicak yang sama. Maksudnya tai cicak, maksudnya mungkin cicak ni sakit perut teruk, dia berak dalam ni, lepas tu dia pergi kat kolah juga.
taik yang sama, najis yang sama, dia buh dalam ni dan dia buh dalam dua qullah, maka yang ni tak boleh digunakan. Tak boleh dah. Nak minum tak boleh, nak bersuci tak boleh, nak buat mandi apa semua tak boleh dah. Tetapi pada dua qullah, air yang bersifatnya lebih daripada dua qullah, walaupun taik cicak yang sama jatuh dalam tu, maka tetap boleh digunakan dengan syarat buang hak taik cicak tu dululah. Jangan duk pi dia kata kalau boleh tibai lah, biar pilah taik cicak bila kan. Tak boleh. Maka jelas maksudnya kata berdasarkan daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar, dia kata apa? Baginda Nabi SAW menyebut tak boleh menukar sifat air dengan najis apapun. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebut, guruku Ibnu Jurayj berkata, aku faham ukuran dua qullah, satu qullah hajar boleh dimuatkan dua khirbah. Apa makna dua khirbah ni? Tempat mengisi air ataupun kantung yang dibuat daripada kulit. Baik, kalau tuan-tuan tengok banyak contoh-contoh lama, contoh-contoh lama dulu, kalau mereka pergi perang, mereka ada satu macam dia panggil apa, macam beg ayak tu yang dibuat daripada kulit, sebab tak mau bagi ayak terkeluar kan. Itu disebut dengan khirbah. Khirbah ni dia nilai dia tak ada terlalu besar dan tak ada terlalu kecil. Mungkin dalam tu boleh dalam beberapa liter air sahaja, dia tidak terlalu besar, ataupun dua khirbah air yang lebih sedikit. Apa yang difahami oleh Al-Imam Syafi'i daripada perkataan gurunya, yakni lebih sedikit daripada dua khirbah, disebut dalam kitab Kifayah Al-Akhyar, muka surat 22. Ukuran satu khirbah biasanya tidak lebih daripada 100 pound. Okey, maksudnya 1 pound. Okey, kita faham pula apa beza pound dengan kilo. Ni banyak sikit ni, dia punya structure dia kena faham. Okey, baik, kita buat kira-kira. Ada pemadam? Minta madam dengan minta maaf, dia teknikal sikit malam ni sebab dia melibatkan bila dua qullah, lepas tu dua khirbah, pound. Jadi bahasa ni adalah bahasa lama, bahasa Arab. Jadi bila kita nak faham dalam bahasa Melayu, kena terjemah dengan bahasa kita. Kilo, faham tak? Kilo, lepas tu mililiter. Tu yang kalau tak faham, kita bimbang dalam ibadah kita. Bila rumah contohnya rumah kita, qullah kita tu kita ingat dah cukup 2 qullah, padahal qullah kita tak cukup. Setiap hari kita dah ambil wuduk macam mana? Kita ambil macam biasa je. Dalam keadaan tak cukup pun 2 qullah. Yang disebutkan ni, kata Imam Abu Syuja', dia kata apa? 2 qullah itu bersamaan dengan 500 pound ataupun 500 kati Baghdad. Bersamaan dengan mungkin dalam 93 kilogram air tu, sifat air tu. Maka berdasarkan hadis Nabi tadi, berdasarkan kata Al-Imam Syafi'i, kata guru dia Ibnu Jurayj, maka dia berkata apa? Dia kata makna khirbah itu tidak lebih ataupun yakni kurang daripada 100 pound. Baik, faham dulu. 1 pound sama dengan 0.45 kilogram. Alah, tu dia lah, tak jadi cikgu tulis pun belajar. 1 pound bersamaan 0.45 kg. Ni nak bagi lebih kurang faham je. Maksudnya gini, 1 pound bersamaan dengan 0.45 kg. Baik, 500 pound tadi disebut. Imam Abu Syuja' kata 500 pound bersamaan dengan berapa? Kita bahagi sendirilah. Maksudnya jelas kat sana. Maksudnya kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kefahaman dia kata apa? Daripada yang disebutkan dengan khirbah, yang tempat yang diisi dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan air tu untuk orang-orang dulu daripada kulit binatang, yakni lebih kurang daripada 100 pound. Mungkin dah ada 45 kilogram, 45 kilogram air. Saya kalau kita timbang pula 45 kilogram bersama dengan mungkin dalam 45 liter air. Baik, dia kata apa? Jika satu qullah bersamaan dengan dua nus ni apa dia? Separuh. Separuh tu nus tu separuh. Kalau sulus 1/3, rubuh 1/4. Nus ni adalah 1/2. Nus ni maksudnya 1/2. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, makna daripada dua qullah yang disebut dengan satu qullah bersamaan dengan 1/2
khirbah. Khirbah tu tadi kulit binatang tu kan disimpan dengan air. Okey, gini. Satu kullah bersamaan dengan 2.5 khirbah. Fahamlah, maksudnya kalau ada 2.5 tu, maka cukup satu kullah. Kena ada apa? Kena ada 5 khirbah baru cukup untuk 2 jadi untuk nak cukupkan air itu tak rosak kalau jatuhnya atau najis dan sebagainya. Disebut dengan 5 khirbah bersamaan dengan 500 pound Iraq ataupun 500 pound Baghdad. Mengikut hitungan moden. Ni dia bagi betul moden lah. Kita ni duk bingkak khirbah kullah natang apa, dia kata ustaz tak boleh pi ustaz, jangan duk gagah ni, dah lah kami dah penyebai sambung pula PKP ni kan. Kalau ustaz duk gagah kat kami, jam kami dekat rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dia kata apa? Mengikut daripada hitungan moden, ukuran 2 qolah. Ni qolah. Tadi qullah tu adalah dalam disebutan dalam bahasa Arab, adapun dalam bahasa Melayu kita sebut qolah, KOLAH tu. Dia kata apa? Seperti berikut, 4 persegi, maksudnya kalaulah kita punya qolah tu 4 persegi, 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Dapatlah nilai berapa 2 qolah tu. 60 cm kali 60 cm kali lagi 60 cm. Yang kedua, kalaulah berbentuk tabung silinder, jenis panjang macam tabung haji tu. Kalau berbentuk tabung silinder, ketinggiannya adalah 120 cm. Maksudnya ni jenis kolah. Kadang-kadang rumah taman atau rumah teras ni biasanya dia punya kolah tu kecil kan. Bila kecil tu mesti ketinggian dia 120 cm dan diameter, ukuran lilit, diameter ni ukuran lilit dia adalah 50 cm. 50 cm. Kalau timbangan berat, ni kalau berat pula. Kalau timbangan berat bersamaan dengan 500 kati. Kalau timbangan berat bersamaan dengan 500 kati Baghdad atau 192 kilogram. Saya ulang. Kalaulah ditimbang, maka bersamaan dengan 500 kati Baghdad ataupun bersamaan dengan 192 kilogram. Baik, dia sebut apa? Kalau ukuran liter pula, ukuran liter bersamaan dengan 216 liter mengikut Al-Faqih Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami Adilatul, dia kata apa? Ialah sebanyak 270 liter. Boleh ambil lah mana-mana. Cuma kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dia kata 270 liter, maksudnya lebihkan lagi. Para ulama ni nak memberikan keselamatan yang terbaik dalam bab ibadah kita. Dah macam kita belajar dalam bab wuduk lah. Dalam bab wuduk pun Nabi ajak kita agar berlebih sikit. Kita belajar sedang sunat tahjil, berapa sunat-sunat. Dalam bab berwuduk ni dilebihkan sampai siku saja ke tak, lebihkan sikit. Sama juga dalam bab ni pun nak bagi selamat, yang paling ni adalah ambil pendapat yang mungkin lebih. Macam contohnya bab solat jamak. Ada kata 82, ada kata 90, ada kata 91, ada kata 92, ada kata 112. Maka boleh nak ambil yang mana? Kita ambil yang mana paling disepakati oleh para ulama, disebabkan kita bukan ulama, kita ni ulama je. Kita ikut apa yang tok guru kita dah ajar lah. Kerana kita nak buat kita pandai pun, kita pun tak pandai sangat. So kita ikut apa yang aturan ataupun manhaj yang di silibus yang dah dipermudahkan untuk kita. Kita nak sembang lebih-lebih pun, kalau sebelum ni orang tanya, okey, berapakah timbangan satu kolak? Tuan-tuan jenuh kita, mampu melelong nak cari jawapan, memang tak ada lah. Maka tok guru kita dah susun memudah cara untuk kita faham. Mengikut ukuran secara tradisional. Cara lama lah, yang lain dua kolak sama ukuran seperti 1/1/4 zirah ataupun hasta. Ni lagi pening lagi kalau kita masuk. Jadi kita fahamlah maksudnya kalau disebutkan tentang air, kalau mudahnya ginilah, 500 pound Baghdad, ataupun disebut mudah kita faham ni 192 kilogram ataupun 270 liter. Selesai. Terus bincang teruk-teruk, sekali kita pakat pening. Bukan tuan-tuan nak pergi timbang pun, sekali tuan-tuan pergi ambil sekilo ayak timbang masuk pening pula. Sebab tu ingat, ketika tuan-tuan nak bina bilik air di rumah,
Ni cerita dia nak bina bilik air. Kalau tak ada tempat wuduk yang khusus, sebaiknya tempat wuduk dan juga bilik air diasingkan. Sebaiknya. Tapi of course lah, kita dah lah, rumah kita dah, ruang dah agak limit. Lepas tu dia gatal nak pergi buat tempat wuduk asing, tandas asing, bilik air asing, jamban asing, pakai tak ada tempat lah sekejap lagi. Ni cerita dia kalau tuan-tuan orang yang ada kemampuan duit lebih. Bila ada kemampuan duit lebih, bolehlah kalau boleh buat tempat wuduk dan juga tandasnya asing. Paling baik dalam tempat wuduk pula, ingat, kalau bertembung di antara nak ambil wuduk di paip air ataupun kolam, mana paling baik? Maksudnya tuan-tuan sampai di masjid ataupun pergi di satu-satu tempat, Allahumma shalli Samad. Contohnya pergi di satu-satu tempat. Bila pergi di satu-satu tempat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, masjid tu ada kolah, dalam kolah tu dah ada air dah. Lepas tu ada juga paip air untuk nak ambil wuduk. So mana yang lebih baik untuk nak ambil wuduk? Maka yang paling baik adalah ambil air kolah. Ambil air kolah. Tentang kalau nak tahu apa fadilat dia, para ulama tulis banyak dalam kitab tentang fadilat air kolah. Kalau tuan-tuan perasan dulu waktu kita kecil-kecil, Tok guru kita, kalau kita jenis nakal sangat, tok guru kata apa? Suruh pergi mandi ayat kolah masjid. Sebab apa? Ada fadilatnya. Tuan-tuan balik lagi buka tengok Dr. Masaru Imoto. Saya tulis nama ni, tuan-tuan tulis tengok Dr. Masaru Imoto. Dr. Masaru Imoto. Seorang, dia ni adalah presiden air dunia, meninggal lama dah. Tapi alhamdulillah dia meninggal dalam keadaan mengucap kalimah syahadah. Dia adalah presiden air dunia. Dia ni dia kaji tentang air. Dia kata apa? Sifat air ni juga makhluk. Bila makhluk, dia ada benda yang memboosterkan. Macam kita lah, booster manusia ni apa? Motivasi, ataupun ada ni orang duk kata-kata kat dia berjuang dan sebagainya. So dia ada booster. So air pun dia sifat dia, bila makhluk dia ada booster dia. Dan dia kata apa? The best water in the world. Dan dia lebih baik daripada air Zam-Zam. Dia kata air yang dibacakan dengan ayat Al-Quran. Maka bayangkan air kolah masjid, air kolah surau, yang setiap hari 5 waktu dengar azan, yang setiap hari pada hari biasa, kecuali COVID-19 lah. COVID-19 ni dah mungkin kurang sikit. Kalau hari-hari biasa, imam bacakan suratul Fatihah, imam bacakan surah-surah yang sunat selepas surah Fatihah, maka air kolah itu dapat dari segi fadilat bacaan tersebut. Sebab tu orang tua-tua dulu dia buat apa? Bila duk baca yasin, dia suruh ayat tu buka. Sebab air ni makhluk Allah. Kalau orang nafikan, tuan-tuan balik lagi buka Dr. Masaru Imoto. Tuan-tuan boleh cari kitab dia dan buku yang nama The Miracle of Water. Dia cerita tentang keajaiban air. Kalaulah orang yang dulunya bukan Islam, Dr. Masaru Imoto dia bukan Islam sebelum dia meninggal. Ketika dia nak meninggal saja, dia meluk Islam. Ketika kajian itu dibuat, dia belum Islam. Kalaulah orang bukan Islam boleh beriman dengan betapa hebatnya makhluk yang bernama air, takkanlah kita manusia yang dah Allah izinkan Islam ni nak buat panggil huduh kan, pelik-pelik, so tak payah buat panggil huduh lah. Jadi kalau bertembung pergi di masjid, tengok-tengok ada yang kolah, ada juga air paip biasa, maka disunatkan ambil menggunakan air kolah. Tetapi mungkin pada wanita ataupun muslimat, ni kakak-kakak, mak-mak kita yang pergi tengok ada darurah sikit, kolah ada satu saja, jarang masjid ada 2-3 kolah. Jadi kolah tu biasanya buh di tempat yang agak umum. Dan kalaulah yang kak-kak nak pergi ambil wuduk, pergi buka tudung kat situ, nampak rambut, nampak aurat, maka tak perlu. Menjaga yang wajib lebih utama daripada melakukan yang sunat. Dia tu, Ustaz ajak kami ambil kat kolah tu, yang kami buka tudung sampel punya ambil. Tok Bilal tu batal yang semayang, bertengok empah lagi. So biar tengok kena pada keadaan lah. Janganlah sampai cerdik terlebih sangat. So kata orang kata sunat tu relax, dia pergi buka tudung, dia kata ustaz tu kata sunat, iyalah sunat, jaga aurat itu adalah wajib. Jadi jelas dalam bab ayat. Okey, baik. Dan kata musannif lagi adalah air yang cukup 2 qullah ataupun lebih. Apa makna lebih tu? Yang dia kata air sedikit menjadi najis disebabkan air mutanajis disebut tadi. Sekiranya najis jatuh ke dalamnya, maksudnya kalau air yang kurang daripada 2 qullah masuknya najis, maka air tu jadi mutanajis. Maksudnya mutanajis ni apa? Bukan dah hilang lah air mutlak. Nak minum tak boleh, nak bersuci tak boleh, nak buat mandi wajib ke apa, semua dah tak terangkat ataupun tak sah.
permasalahan. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Ar-Rawdah, kitab Ar-Rawdah, seseorang yang melihat najis terjatuh ke dalam air dan dia ragu-ragu, apakah air itu cukup 2 kolak atau tidak? Menurut Imam Mawardi dan lain-lain, air itu najis kerana sudah pasti najis yang terjatuh ke dalamnya. Baik, dia kata apa lagi? Walau bagaimanapun menurut Imam Haramain, ada beberapa kemungkinan pendapat yang terpilih dan benar ialah ia suci kerana asal bagi air itu adalah suci dan terjatuh najis, belum pasti ia boleh menajiskan air tersebut. So kita ambil belisih lah kalau air yang kurang daripada kolah yang kita pun nampak, tak sedut gatal nak buat sangka baik pula. Oh, dia kata tak ada, aku tak nampak, aku pejam mata tadi aku tak nampak. Ni bukan tak cicak, tak sedut buat perangai macam itulah. Kita nak ambil bahasa mudah gini tuan, dalam bab ibadah. Dalam bab ibadah ni dia tak ada macam di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, tuan-tuan periksa, tuan-tuan akan dapat result. Dapat A, dapat B, dapat C, dapat D. So bila dapat A, tuan-tuan tahulah kata tuan-tuan cemerlang dalam subjek tersebut. Masalah ketika mana tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika tuan-tuan buat satu-satu benda dalam bab ibadah, tuan-tuan buat, kita tak dapat pemarkahan tersebut melainkan hanya hak mutlak Allah. Maksud tuan-tuan semayang ataupun tuan-tuan ambil wudu. Baik, tak habis ambil wudu ada keluar receipt tak tuan? Ada tak masjid yang tuan-tuan habis ambil wudu, tuan-tuan pitak cat jari ni lepas tu keluar dia keluar, basuh muka 80%, basuh tangan 100%, basuh kaki hanya 10%. Tidak sah, dia keluar macam kita ambil lesen motor kan, tak lepas 44, tak lepas 42 kena repeat balik, walaupun kurang satu je. Dalam ibadah kita tak ada instrumen indikator yang boleh ukur macam tu. So tak ada jalan melainkan lebih yang kita mengambil jalan berhati-hati. Jangan duk buat sangka-sangka tak ada, tak batal kot, tak jijak cik ya, takkan berkira kot, takkan Allah nak berkira. Bukan berkira tak berkira, ini dalam soal hukum. Air yang digunakan untuk menyucikan yang sunat seperti air basuhan kedua dan ketiga dalam wuduk adalah suci. Ingat, dalam bab wuduk, basuhan pertama itu adalah wajib menggunakan air mutlak. Basuhan kedua, ketiga dah adalah basuhan yang sunat. Yang fardu adalah pada basuhan pertama, lebih dikira sebagai sunat. Maka sebab tu disebut dalam kitab Ar-Rawdah, dia kata apa? Air yang digunakan untuk menyucikan yang sunat seperti air basuhan kedua ataupun ketiga dalam wudu adalah suci. Maksudnya kita ni masalah air yang tak berapa nak banyak sangat, maka tak apa diulang penggunaan yang 2, 3. Yang pertama fardu dan wajib, tak boleh. Yang kedua tak apa, adalah menurut mazhab yang kuat, ia suci dan menyucikan. Baik, dia kata apa lagi? Tambih, tidak membuang air berkumur ke dalam air kolah. Ni faedah lah yang kita kena faham. Dia kata apa? Makruh mengembalikan air bekas berkumur ke dalam kolah, yakni tempat berwuduk. Okey, gini keadaan dia. Maksudnya dalam bab basuhan lain tak ada masalah. Daripada mula basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh telinga, tak ada masalah untuk air tu dialirkan masuk balik. Maksudnya biar balik masuk dalam kolah. Tetapi pada bab berkumur, mai basuh tangan, ni pakai kolah ni, kolah saya pun ambil air kumur. Patutnya buang kat luar, tapi dia kata tak, membaziak, dia relax, dia buh balik naik kolah. Maka dalam tu makruh. Tak cantik lah kalau orang tengok, kesian kat orang tengok dengan keluar lumut-lumut macam-macam warna. Gigi pula jarang gosok. Orang tengok tu geli gelemat dah. Maka dia akan mengganggu urusan ibadah orang lain pula. Maka disebut dalam kitab Bushra Al-Karim jilid yang pertama, hukumnya adalah makruh. Kerana apa? Kerana perbuatan itu menjijikkan. Bayangkan kita duk ambil air kolah, memanglah kolah tu besar, tapi dia duk ambil wuduk tepi kita, dia basuh mulut guruk. Dia buh balik dalam air kolah kita, tuan-tuan. Allah. Orang yang macam ni, tuan-tuan ambil buh dalam buni, rendam dalam tu 3 hari 3 malam. Tak boleh lah buat macam tu, sebab dia tu benda yang menjijikkan. Siapa-siapa tengok pun nampak jijik. Walaupun air di dalamnya lebih banyak, lebih daripada kolah, walaupun benda tu besar. Hatta disebut ada ulama yang mengatakan kalau ambil di air sungai pun sebaiknya janganlah kumuk bagi orang nampak kita lepas balik air sungai. Maksudnya
Ni ambil kat sungai tu, buhlah kat tepi. Buang tu, walaupun hakikatnya air tu akan masuk balik dalam sungai. Tapi itu di Islam ni dia ajarkan tentang adab. Sampai peringkat macam tu kan Islam, masya-Allah hebat. Tu kata kan. Sama juga basuh kaki. Janganlah pidahlah, yalah ambil bagai kolah, cedoklah air kan, sepatutnya tidak. Dia angkat kaki ni rendam dalam kolah. Oh, relax, betul tonyok-tonyok dalam tu. Oi, hudu sangat tuan-tuan, jangan buat perangai gitu. Benda tu tidaklah jatuh hukumnya haram tetapi makruh. Disebutlah kitab Busyra Al-Karim. Baik, dia kata apa? Walaupun tidak berubah rasa, warna ataupun baunya. Maksudnya ni cerita dia tadi, kalaulah air yang kurang daripada 2 kolah walaupun jatuh tak ubah apa-apa pun. Maksudnya air tu mungkin tak cukup 2 kolah, 1 kolah jelah. Lebih kurang dalam 100 liter air, 150 liter. Maksudnya tak cukup 2 kolah. So kita pun nampaklah tek cicak jatuh. Baik, tek cicak tu najis tak? Najis. Bila najis, walaupun kita buang dah tek cicak tu, tapi dia tetap dikira sebagai air pun. Maka cuma perbincangan dalam bab tek cicak ni ada berlaku perbahasan. Baik, kita ambil yang tek yang lebih rasional lah, yang besar-besar sikit. Ambil tek kucing. Kucing duk lompat, perok dia berak dalam kita punya kolah. Hak tu dia realistik sikit dah, nampak sikit tek tu. Maka bila berlakunya macam tu, kita pun cepat-cepat ambil perum pergi buang air tu. Boleh tak? Tak boleh. Walaupun rasa, sifat dan juga warna, bau pun tak ada efek apa-apa lagi. Tapi kita dah nampak, jangan duk gagah dia kata tak apa, Allah faham kot. Tak boleh macam tu. Sebab ini dalam soal ibadat. Jika najis yang dimaafkan, contohnya seperti bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, seperti lalat, seperti semut, yang jatuh sendiri air tidak menjadi najis. Yang ni dia kata, disebut dalam kitab Ar-Raja', dia kata apa? Kalaulah binatang yang jatuh itu seperti binatang-binatang yang darahnya tak mengalir. Kucing darah mengalir tak? Mengalir. Tikui mengalir. Apa dia? Contoh macam lalat. Lalat nampak darah dia mengalir. Ustaz, lalat darah jadi lalat dekat rumah saya mengalir. Tu lalat. Itu bukan lalat biasa-biasa tu lalat 7 keajaiban dunia. Secara fitrah lalat tak ada darah yang mengalir. Tuan-tuan bunuh dia pun tengok tak ada darah pun. Tak ada, itu ajaibnya ciptaan Allah. Semut adalah darah yang mengalir. Ada tak bunuh semut tengok tu dia darah dia tengok mengalir? Ada tak? Tak ada. Kalau air yang binatang yang macam tu yang jatuh, maka tidak menjadi najis. Walau bagaimanapun jika diletakkan dengan sengaja saja, dia kata, dah ustaz kata tak ada apa, dia tengok kesian dekat lalat ni, mati kan. So bagilah dia macam peranyuk dalam sungai lah, nak buang sungai, jom buang kolah dia sendiri. Dia pun ambil lalat tu, dia buang dengan sengaja, maka air jadi najis. Kalau dengan sengaja, automatik air menjadi najis. Tak sengaja tak ada masalah. Ataupun dia ambil semut, dia susun semut banyak-banyak, buat macam trailer tu, dia bagi lemah. Ada panggil orang yang huduh macam tu. Dia bukan ada pasal. Dia tengok semut, dia ambil pun dia buang dalam kolah, biar semut tu lemah, minta tolong. Rasakan ni pada mahsyar. Elok tuan, ingat, makhluk tu akan tuntut nanti di mahsyar atas perbuatan zalim kita kepada dia. Sebab tu ada hadis yang Nabi sebut, kalau kita menyenangkan burung, maksudnya burung duduk tepi jalan, kita nak jalan laluan tu, tapi kita bagi kesenangan, biar ketenangan dia tanpa kita kacau dia, dia berikan pahala yang besar kepada kita. Contoh kadang-kadang kita masuk beli ayam. Saya yakin ramai orang yang mengalami benda ni. Tuan-tuan masuk dalam beli ayam, lepas tu tuan-tuan tengok kadang-kadang ada semut-semut di atas lantai. Apa salahnya tuan-tuan tiup, biar dia berlalu pergi dulu. Sebab ingat dalam surah An-Naml, kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah pernah bercerita tentang semut. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam berbicara dengan semut. Ketika Nabi Sulaiman dengan tentera dia nak melalui satu kawasan, tiba-tiba Nabi Sulaiman arahkan berhenti. Dan Nabi Sulaiman arahkan, wahai semut dan kaummu, carilah perlindungan. Perlindungan untuk kamu berlindung. Maka dalam bab ni pun Islam ajak kita, yakni bertoleransi peri kemanusiaan. Biar ada peri kemanusiaan, walaupun makhluk tu makhluk yang kecil-kecil. Melainkan memang sampai mudarat. Contohnya semut selangor, duk buat toleransi, dia ketit orang tahu. Tapi kalau benda yang tidak mendatangkan pada bahaya, jangan saja-saja bunuh, jangan saja-saja buat zalim ke atas binatang. Dulu dia ada satu pasien, dia cari semut hitam tu, dia buat apa? Dia cabut apa? Belalai ke apa? Dia cabut
macam sensor semut. So bila sabut sensor tu, semut tu jadi gila. Di jalan melelong, di jalan tak torah tu, jadi macam manusia hilang pedoman tu. Ramai juga ada yang buat perangai jenis macam tu. Maka tolong janganlah tuan, jangan buat zalim kepada binatang. Sebab ingat kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa perbuatan yang kita buat di atas muka bumi. Wa may ya'mal misqal zarratin syarran yarah. Di hadapan Allah nanti sebesar zarah pun, maka binatang adalah makhluk yang mereka ada roh. Semut tu ada roh. Kalau tak ada roh, dia tak boleh bergerak. Dia tu makhluk. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan bunuh dia, tuan-tuan buat zalim ke atas dia, nanti berapa banyak jawapan yang perlu kita jawab dengan Allah. Kecil-kecil dulu ada kita pernah buat. Saya ingat kecil-kecil saya pernah saya dengan kawan saya, kita bakar tebuan tanah. Dalam tu kita tahu ada tebuan tanah pun, kita buat apa? Saya pergi dengan kawan saya, sahabat lah, dia duduk belakang rumah, nama dia Lee. Saya ingat lagi. Nakal tu kecil-kecil kan. So kami ambil minyak tanah, kami bubuh-bubuh ni, kami bakar. Konon-kononnya macam geram kan. Waktu buat tu, dia terbantut. Minyak gas tu buah dah semua. Dia terbakar sikit je. Lepas tu kita terlupa yang tebuan tu dia ada dua lubang. Satu lubang belah ni, satu lubang belah ni. So kita bakar kot ni, dia lari kot ni, lari kot tu tuan. Saya tak sempat nak lari. Dia terbang, dia ada sayap, saya tak ada sayap tuan. Allah. Kena dua atas kepala ni tuan ni. Waktu tu jadi demam panas terus. Saya ingat gitu tu arwah mak. Arwah mak kata tu kafarah. Nak buat naya kat dia sangat kan. Hujung Allah bagi terus kafarah. Kan? Jadi beringat lepas tu, takut tuan, jadi takut tu, tak mau dah ni kan. Maksudnya tak apalah, kita maksudnya yang lepas-lepas kita bertaubat pada Allah. Kalau zaman kecil-kecil yang kita pernah buat silap, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Jangan ulang lah. Jangan saja-saja dah lepas ni. Kadang-kadang yang perempuan-perempuan kita jadi takut lipas. Ni ada seorang nama Puan Izzah Rosli. Tuan-tuan, kalau dia jumpa lipas tuan-tuan boleh tengok lah. Dahsyat daripada misteri hantu Kak Limah ke apa. Dia punya keluar segala silat apa. Isteri saya, Puan Izzah Rosli tu isteri saya lah. Dia tak boleh tengok lipas ni tuan-tuan, habis. Kalau keluar tu macam Nelofa, tengok lipas habis. Tak jadi Nelofa lah. Walaupun binatang yang macam tu, jangan zalim ke atas dia. Jangan zalim ke atas dia. Minta dia pergi elok dan sebagainya. Kadang-kadang dia kepikatok apa yang mampu dia. Sebab ada binatang, nanti kita akan bincang, ada binatang yang Islam benarkan untuk bunuh, dan ada binatang yang tak dibenarkan untuk bunuh. Haiwan-haiwan berbisa, janganlah haiwan berbisa. Duduklah rumah kita duduk buat, pergi urut kepala dia ulang kan, pergi kata ustaz tak bagi bunuh, hang keluar elok tuan-tuan. Betul tuan-tuan yang arwah. Jadi ada binatang yang dibenarkan dan ada binatang yang tidak boleh. Cuma ingat, pada haiwan-haiwan berbisa, contohnya macam ular. Kalau ada dalam rumah, diajarkan kepada kita kena buat apa? Minta cara elok-elok suruh dia keluar. Sebab berkemungkinan ada daripada kalangan jin yang suka menyerupai ular. Ni Islam ajak maksudnya, kita tengok ada ular, kita minta elok. Kalau kamu ni makhluk selain daripada ular, minta keluar elok. Kalau dia tak dengar juga, kalau jin mesti dia keluar. Kalau jin yang menyerupai mesti dia keluar. Tetapi kalaulah dia memang ular, memang dia tak faham bahasa. Dia ular tu dah tengok bengong, dia ni ulang 10 kali dah kat aku. Kata suruh keluar, mana dia nak faham bahasa kita. Tapi kalau dah memang, kalau jin, kalau maksudnya elok-elok lah. Dah nampak dia duduk jauh, jangan duduk panggung depan muka pun bercakap elok, ulang-ulang. Kalau hang jin, keluar. Tuan-tuan, takut roh kita yang terkeluar lagi. So mengikut pada keadaan lah. Kalau nampak dia tenang tu, tuan-tuan pun ngabak dia elok. Kalau kamu ni jin yang juga makhluk Allah, keluarlah bagi elok. Aku tak pernah bermusuh dengan kamu. Tetapi kalau dia ni memang nampak tu, kita cakap kata kalau dia tak keluar juga, sampai sekali dua cakap, maka boleh untuk kita bunuh dia. Sebab dia makhluk yang berbisa. Dia ada sebut di antara makhluk-makhluk yang boleh untuk dibunuh. Baik, kita habis sikit lagi. Tak sempat habis bab ayat ni, kita dalam bab ni kita habiskan esok insya-Allah. Dan dia kata apa lagi, kata musannif, antara yang dimaafkan ialah apa-apa najis yang tidak dilihat, yang ada di kaki lalat. Yakni lalat itu hinggap di air, mengikut daripada pendapat Imam Ar-Ramli. Menurut Imam Ibn Hajar, dimaafkan asalkan bukan najis mukhaladhah. Maksudnya najis yang berat lah. Kalau jelas dah nampak memang binatang yang bangkai yang mati tu, atau makhluk yang jatuh dalam tu memang ada najis berat pada dia. Kalau jelas, maka
maka air itu tidak boleh digunakan, dia bukan dah tak panggil sebagai air mutlak. Tapi kalau sekadar tak ada, kita memang nampak lalat tu jatuh ataupun nampak alamak semut tu jatuh tapi memang tak ada najis, tak bau tak apa sebagainya, maka ketika tu dia kata air tu air yang sah. Ni berdapat daripada beberapa imam besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Ramli, Imam Ibn Hajar Asqalani dan beberapa imam yang lain. Dan insya-Allah esok kita akan masuk pada najis-najis yang dimaafkan. Esok kita akan masuk najis-najis yang dimaafkan. Acak ambil iklan yang di Felina punya tu, Sisfel tu, ada satu iklan yang mereka buat tajuk malam ni. Baik tuan-tuan, kita akan sambung. Ni kita rehat saat dalam 2 minit. Kita akan switch channel saja. Switch channel untuk kita buat bersama dengan tim daripada Sisfel. Tuan-tuan, kita akan ada satu untuk kitab fiqh, kita akan habis dekat ni. Kita fiqh, kita akan habis dekat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kita akan menyambung satu tajuk yang sangat menarik lah untuk kita bincangkan. Saya harapkan 300 orang ni boleh kita kekal bersama. Kita akan bergabung dengan tim daripada ejen-ejen daripada Sisfel bersama dengan Kak Fel dan Abang Rafi. Dia orang minta buat kepada tim ejen-ejen untuk Sisfel lah, tim dia orang. Tapi saya kata tak apa, kita buka sekali untuk ramai lagi audio-audio ni pun dapat faedah. Sebab tajuk perbincangan kita sangat menarik, berkaitan vaksin yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Vaksin khususnya fasa ekonomi teruk ni kan, semua duk rasa ni, semua affected ni. So apa benda yang Allah dah bagi dah penawar dalam Al-Quran. Sebab tu Al-Quran tersebut dengan Asy-Syifa. Sebab dalam Al-Quran itu melengkapi dalam semua dalam aturan kehidupan kita fully. Macam poster tu dah tengok di sebelah saya, kepala saya tu, dia pun tak pelekat kat diri saya, tapi dia pun pelekat di sebelah tu, adalah bantuan COVID untuk Madak lah kita lancarkan. Sebab ramai sangat orang yang susah. Kami pun terang dari segi indikator kewangan kami pun bukannya kuat. Saya terang, mostly kami collection daripada saya, daripada kawan-kawan yang terdekat kita buat. Allahumma salli samad. So Mutadawah Center kita wujudkan satu center bantuan, dan kita buat kerjasama lah dari segi autoriti surat. Kita buat kerjasama dengan Pusat Khidmat Wakil Rakyat bersama dengan Ustaz Hanif Khazali, Dun Tanjung Dawai, dan juga Ustaz Fazli Hashim daripada Dun Pantai Merdeka. So mereka bantulah. Kami cuma provide bahan-bahan, bukan duit saya sangat pun. Saya sikit je duit saya, yang lain kawan-kawan kita bantu dan sebagainya untuk kita melengkapkan untuk ni. Ni kita akan switch channel. Di page ni masih saya akan cross post juga. Saya akan ni, dan kita akan cross post kepada channel Sisfel insya-Allah. Topik yang sangat menarik, Al-Quran sebagai vaksin kegawatan ekonomi. Is how Allah mengajarkan kita, dah ajak kita 1400 tahun lepas apa yang perlu kita buat dalam fasa ni. Dan saya ajar kepada tuan-tuan apa model bisnes yang tuan-tuan boleh buat tanpa perlukan duit.